Assalamualaikum. Okey. Yang ini piring dia dah pecah. Piring dia pecah. Okey, piring dia asal macam tu. Okey. Piring dia macam ni. Ni pun bakal-bakal lah ni. Pecah. Ni. Okey, kita akan buat punya piring dia. Nanti saya tunjukkan ya. Okey, yang ini kita akan konkrit dia. Tak tahu tak cukup rasanya tu. Konkrit tu. Tak cukup. Okay. Sebab apa dia ada tebing ni? Okay. Sebab konkrit tu paras ni je. Paras ni je. Ni jari saya ni kan. Nipis je. Supaya dia nampak tebal. Sebab kita akan buat dia punya aksesori dekat keliling ni. Untuk dia nampak kayu tu gah, tebal. Okay. Itu sebab kita buat dia punya slope dia. Yang ini dia punya saiz dia 3 kaki kali 4,5 kaki panjang. Punya tu. Ini kaedah yang ini lebih baik daripada yang ada dekat industri lah. Itu sebab kalau macam saya yang buat untuk satu set dia agak mahal. Sebab benda ni kerja custom. Jadi benda ni unik. Nanti kita akan tengok besok ataupun lusa saya akan jadikan. Okey, piring meja ni kalau kita nak mudah, nak nampak ni dalam ni licin kan. Macam ni je. Okey, nanti kita sebab bawah meja nanti kita tak kacau. Je macam tu. Naik ni. Okey. Naik je macam tu. Lepas tu kita rata ni. Dah. Macam tu lah dalam dia. Mula luar ni macam ni kan. Biar okay. Nanti bila kita simen dia senang je dia menyangkut. Okay. Sangat mudah. Ini letaklah dalam 2 inci ke 1,5 inci ke. Dia punya tebal dia dah memadai dah. Sebab simen dia banyak, kita ada jaring. Lepas tu keras nanti. Dia sangat keras. Okey, piring meja dah naik ke atas. Saya nak yang macam ni lah. Bila ada macam ni, dia jadi kuat tu simen ni. Nanti ni saya dah bancuh simen gam dengan simen apa? Dengan simen biasa campur. Simen gam, ni dawai-dawai ni kena potong lah. Yang mana tak kuat tu ketuk je pakai sudu orang. Okey. Macam ni potong dawai ni supaya kita tak mengganggu kita. Okey. Apa pun yang pertama tu biasalah tutup bagi rata. Lepas tu sekarang ada bancuhan simen biasa. Tutup lagi satu layer lagi. Dia 2 layer supaya dia nak mengurangkan keretakan tu. Kalau tak dia retak-retak. Tak boleh dia. Okey. Ni yang mana apa ni boleh lah buang. Buat semak je. Okay. Sebab simen gam ni fungsi dia tu. Yang ni saya nak buat dia licin sikit. Adalah tu mungkin yalah saya nak buat licin sikit. Macam kayu pine tu kan. Kayu pine tu saya nak buat macam tu lah. Dia punya color pun sama macam red pine tu. Red pine dia nampak coklat merah sikit. Tapi merah dia tu tak ketara sangat lah. Okay. Nanti yang buat color kemudian lah saya tu. Ni berat ni piring kaki dia tu, kaki yang lama. Sebab kaki ada, jaring pun ada lebih, tak apalah. Saya tolong buatkan supaya kita dapat ilmu video sikit kan. Dia sebenarnya meja ni paling utama. Dia punya ni lah. Dia punya piring lah kena cantik. Kaki dia tu tak berapa sangat. Okey. Paling utama piring meja ni mesti meriah daripada
daripada ni kaki dia. Okey, tak mau video panjang-panjang. Okey, sedikit saja tentang itu, tentang piring meja. Okey. Okey, ni semen biasa saja, tak ada campur semen gam. Cuma mungkin adalah baki-baki sikit dalam tong ni tadi, sikit je, tak apa. Nampak dia punya tu, kalau nak tambah nampak, dia punya tak boleh kering sangat ni semen gam ni. Kalau nak turap dia nak plaster dia, tak boleh kering sangat. Okey, agak-agak je 1-2 mm 2 mm ke 3 mm ke tebal dia, lebih kurang gitulah. Agak-agak saya gitu je, lebih kurang dalam 3 mm je saya buat ni. Ni kesan baldi. Tepi dia nipis je ni, semen biasa ni nipis je. Bandingkan dia dah kering sikit, bolehlah tarik pakai brush cat bagi dia naik-naik sikit. Boleh kita buat bonjol dia sikit. Okey, nanti proses kita akan tengok selepas ni. Okey, ini kita tak buat dia punya tegas dia. Okey, tengah dia tu tak payah buat, menyusahkan. Nampak? Okey, kita biasa pokok pine dia ada bonjol-bonjol dekat ni. Biasa ada bonjol-bonjol, dia mungkin luka. Lepas tu mungkin dia punya tu apa, bekas-bekas dahan dia yang lama dulu, dia akan ada bonjol-bonjol. Okey, banyak bonjol-bonjol dia. Biasa dia punya tu dia. Kita buat je macam ni. Nanti kan kita sapu pakai brush cat, dia sendiri ya, tu bonjol. Kiri yang kanan belasah je kita buat. Okay, tak payah tu, kita belasah je buat. Right, kita tak payah fikir mana letak, okay? Kiri dan kanan. Nampak? Kalau nampak daripada tepi, nampak yang ni dia nampak besar sikit kan. Sebenarnya tak. Sebab dia ni, yang ni dia macam tu, itu tegak. Tu. Bila kita potong kayu macam tu lah keadaan dia. Okay. Nanti kan proses dia kan ni dia dah boleh kering, boleh lah kita meratakan dia. Okay. Kalau yang tempat panas cairkan, ni saya tempat sejuk tak ada masalah. Cairkan dia kalau buat piring meja ni. Buat berlapis-lapis. Kalau yang semen gam tu satu lapis, ya, cair. Lepas tu yang semen biasa ni cair lagi. Dia kering, balas lagi sekali supaya dia tak retak nanti bila dia terjemur. Okey. Gam tu dia pegang kan. Okey. Kalau dapat macam tu lah, dah ada satu mesin, cepat sikit. Dalam masa sekejap je kita buat. Saya ni puas menunggu dia nak kering. Dia nak kering sikit kan. Dalam masa 1 jam saya dah siapkan dia punya semen dia. Sekejap je benda ni. Kalau ada mesin tu sekejap. Belilah mesin tu dekat DIY, murah sangat. Rasanya tak sampai 100, 80 lebih je saya tengok. Kalau yang nak pakai sendiri, belilah yang murah tu. Yang nak pakai apa, yang murah tu 80 lebih je, 89. Okey, dia punya kipas dia tu welding. Pergi kedai welding tu welding, bagi dia mati.
dekat dia punya mesin pun kasih mati, dekat dia punya kipas tu pun kasih welding kuat sikit. Okay. Kalau yang macam saya punya ni, ni modified, tu pakai besi bengkok kan, modified dia macam tu je. Dia pakai round bar, dia punya tu dia tak ada masalah. Ada tu senang. Kalau nak konkrit ke apa ke, senang. Kalau nak konkrit, kalau meja saiz ni 3 kali 4 kaki 4 kaki setengah, 3 kaki kali 4 kaki setengah. Kalau untuk konkrit 2 tong setengah, 2 tong setengah yang cat apa tu, cat tu. Okey. Simen gam 1 tong. Simen biasa setengah tong. Dia punya tu dia. Simen gam campur simen biasa tu kan. Tu bila kita kacau, kita nak bagi ni kata kan, satu tong. Ngam-ngam. Okey, maknanya 2,5 3 4 tong. Rata dia punya simen dia 1 beg. 1 beg simen gam, 1 beg simen biasa. Ngam. Untuk dia saja. Termasuk yang kita konkrit dia dengan pasir kan. Tak payah tu. Dengan pasir je kita konkrit dia. Ngam-ngam 1 beg. Pasir lebih kurang 8 8 skop. Skop lah. Kita bancuh dia kan. Mula-mula kita bancuh 3 skop. Lepas tu 3 skop. Lepas tu 2 skop. Skop lah. 1 tong tu 3 skop je pasir dia. Lepas tu letak simen. Penuhkan. Jangan penuh sangat melempar. Okey, kurangkan dalam 3 inci daripada atas bibir tong tu. Kalau yang biasa buat kerja simen, dia tahulah. Biasa je. Yang kali ni 3 ni kaedah lama dulu. Tapi untuk dia kuat macam itulah. Simen saya guna YTL tu. YTL cap kasel. Cap kasel ni bagus. Kita sembang-sembang dulu cap kasel ni bagus. Kalau tempat yang panas, cairkan dia sikit. Okey, kalau guna cap buaya, okey, kena sukat dia ngam-ngam air dia. Jangan terlalu tu cair sangat. Kalau dia cair sangat, dia akan meleleh-leleh bawah ni. Dia akan meleleh-leleh bawah tu. Itu masalah dia. Nampak? Kalau kita tengok daripada peringkat awal, nampak? Kalau kayu nampak tebal macam ni, dia nampak gah. Dia nampak gah. Kalau kayu dia nampak gah. Kalau kita ikut tebal konkrit tu, kita tak slope dia. Ni slope sebenarnya. Dia slope. Jadi nampak tebal. Padahal piring ni nipis je. Ini pun berat juga ni, 2 orang kena angkat. Macam saya tadi tak ada orang apa, saya jongket je, saya tahan pakai tu, terus je saya naikkan ke atas. Kalau nak angkat dia kena 2 orang, berat sangat. Kalau ni, kalau nak buat untuk sendiri punya sangat baik. Letak bawah pokok ke, sudut pagar ke apa ke, letak je, biarkan je dia kat situ. Proses untuk mengecat dia, saya gunakan cat air nanti. Mungkin sambungan dia lepas ni, bukan besok lah. Okay, tengok saya free, saya akan buat dia punya tu. Cat dia kita kena proses daripada simen lagi.
time kita menyemen ni, time tu lah kita dah proses dia untuk bagi cat tu tahan lama. Bukan tahan lama, kekal duduk dia. Okey. Kita kena gosok dia, gosok supaya bila kita cat tu dengan cair, bukan cat tebal. Masih ada juga orang bertanya saya kan, macam mana nak cat kan. Cat saya nipis saja. Dia bertun-tun. Okey. Contoh saya dah cat 2 kali. Okey, ni cat yang kali ketiga. Saya nakkan ada color yang pertama, kedua boleh nampak. Macam tu lah, nipis sangat. Cair sangat dan nipis dia punya color dia. Supaya color tu ada tone. Sebab apa cat saya cair? Sebab saya nak dia menyerap. Bila dia menyerap, tahan lama. Kalau kita cat tebal, dia tak tahan lama. Dia akan terkopik. Kalau tu, siapa yang biasa tengok saya mengecat, itulah cara dia. Okay, dekat YouTube ada. Carilah link saya cat kayu macam mana. Yang kaedah ni sama macam saya buat pendiang tadi. Dia punya cat dia nanti. Kebanyakan orang tak faham benda ni. Okey. Video kali ni sangat panjang. Okey. Saya nak sahabat-sahabat kita hadam benda ni. Sebelum tu memang panjang kita sembang-sembang, sebab kita perlu faham tentang simen. Kalau kita tak faham tentang simen tu, sebab dia jadi retak, jadi retak-retak. Saya nak orang yang membuat ni jadi. Jangan tengok video saya ni sekali, 2 kali. Kalau boleh lebih pada 2 kali, 3 kali, 4 kali. Okey, pertama kita tengok tu kita akan tahu. Kedua kali kita tengok, benda tu kita akan faham. Ketiga kali kita tengok, benda tu kita menjiwai. Kalau lebih pada tu, lebih baik. Tu je nasihat saya. Tu, ya. Yeah. Okay, alright. Nanti kan seterusnya. Okay, ni dia. Nampak saya gosok kan. Tepi dia. Nampak? Ni. Kita tolak dia ke atas. Jadi benjol macam tu kan. Biasa kan tengok pokok-pokok ada benjol-benjol macam ni. Tolak je macam tu. Tarik. Okey, kalau cat buaya ni demam ni, kita tarik-tarik macam ni, dia boleh meleleh lagi turun ke bawah. Tu. Kalau cat buaya. Kalau YTL cat kasel ni, okey, tak ada masalah. Kita yang kontrol dia. Kalau cat buaya tu, dia yang kontrol kita. Kita yang kena mengikut dia. Okey. Okay, yang atas ni sama ikut. Ikut je. Yang atas ni kita buat je macam tu. Sebab apa? Kita kena tu, lepas tu kita kena gosok lagi supaya dia punya kilat-kilat tu hilang. Bila kilat-kilat tu hilang, kilat-kilat tu dia macam lilin. Cuba kita cat kat lilin. Pakai cat air. Tak mau dia lekat lama. Kejap je dia lekat tapi tak tahan lama. Tu lah. Tu sebab kita kena buat ni dalam pemrosesan kita buat kayu. Okay. Kalau boleh tu kita tarik je sampai tak ujung. Ni sekarang ni kita sapu ni untuk ratakan dulu. Nampak? Dia punya tu kan, putus-putus kan. Nanti dia siap, kita tarik pada ujung. Satu line. Macam tu lah. Ya. Ni kita tarik ke atas. Dengan tarik ke bawah. Bila kita tarik ke bawah, yang ni akan jadi bulat. Bulat sangat. Tak semonggah, kata orang ni 9. Tak semonggah benar. Kita tarik macam ni.
Bila kita tarik macam tu, ya, ke atas, kita tarik ke depan, dia lebih kemas. Okey. Macam tu lah. Sampailah sudah, ya. Bila dapat ilmu ni, hadamlah sebaiknya, insyaAllah. Mungkin dapat membantu rakan-rakan kita. Kongsi kan. Jangan kita dapat maklumat kita sorok. Jangan. Saya mohon kongsilah seberapa ramai tentang video-video yang saya hasilkan. Okey. Bila kita berkongsi, insya-Allah kita dapat membantu orang-orang yang lain. Mungkin dia ada nasri bunga, mungkin dia tak ada kerja tapi dia nak cuba buat benda-benda macam ni untuk mendatangkan pendapatan tambahan. Tu. Buat pasu, buat meja, buat ni. Macam saya buat ni, benda-benda macam ni custom, mahal. Jadi pilihan dia nak murah, kena buat sendiri ya. Okey. Tak record rupanya. Okey. Ni kita belasah je. Puas saya bercakap letih je. Tak record rupanya. Tak tekan. Okey. Yang ini kita buat je macam mana pun. Okey. Kalau sudu tu nampak saya macam tu. Tarik macam tu. Macam pusingan bentuk telur. Saya punya tu sudu. Saya boleh pelbagai sudut saya punya tangan ni, boleh buat nak buat letak dia macam mana ke apa ke, belah, saya boleh segala arah, saya boleh apa, sebab saya dah biasa. Macam contoh orang tu kenapa tak pakai sudu kecil, pakai sudu besar buat kerja apa pun, benda-benda yang halus-halus tu kan. Sebab saya dah biasakan diri supaya pakai benda yang macam tu. Kita jangan bergantung pada satu benda. Kita buat tu, kita boleh buat pelbagai. Yang belah tepi ni kita belasah sikit-sikit je. Sikit-sikit je. Okey, jangan kita bantai kat sini, nanti dia akan berlawan dengan yang ini. Nanti tak cantik nampak dia. Bila kita dah color nanti tak cantik nampak dia. Kita buat sikit-sikit je. Nanti bila dia dah kering kan, kita akan tengok mana yang sudut sesuai, yang kita nak burukkan dia, kita nak reputkan dia. Tu je. Okay. Kalau nak buat kayu reput, betul-betul kayu reput, kita kena campur seminggam 20%, yang akhir ni, yang last ni, 20% ke 30%, ataupun 30 seminggam, 70 semen biasa. Daripada kita turak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itulah bancuhan dia pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, sebelum saya terlupa, okey, kalau kita belah dia tempat yang sama kan, lebih baik. Dia akan jadi macam ni. Nanti kan prosesnya seterusnya kan, kita tengok. Kalau rajin lah. Macam saya ni, saya dah terbiasa buat belah dia bertimpa-timpa. Seminggam dia keras, berderak-derak bunyi. Sebab saya tak siram air. Saya takut tadi kalau saya siram air jadi lambat, tak cukup masa. 4 jam nanti tak apa. Biasanya proses meja macam ni 4 jam saya untuk jadikan dia. Tu. Tak termasuk konkrit, kat dawai apa semua. Keseluruhan dia masuk cat 9 jam untuk piring meja macam ni. Okey, cat 3 jam, buat yang ni 4 jam. Okey, jaring dengan konkrit yang tu pun 1 jam. Macam tu. Lebih kurang dalam 2 jam lah, sejam lebih. Okay. 2 jam. Maknanya total 9 jam kita bekerja untuk ni. Kalau kita buat banyak macam tu, buat meja kan. Okey. Proses kalau kita buat 2,
Jaring tu makan masa setengah hari. Macam tu, setengah hari. Buat yang ini, proses dia makan 2 meja 1 hari. Cuma kita ekstrakan lagi. Jadi kalau 2 meja, untuk jadikan macam ni, jadi 6 jam tu. 6 jam ke 7 jam tu 2 meja. Maknanya bila masuk cat apa semua 2 meja, ialah dalam 12 jam, 10-11 jam lah lebih kurang. Maknanya total 1 hari setengah. Tapi kalau ikut hari 3 hari lah turut. Contoh itulah. Kalau kita buat 2 orang, lebih cepat sikit lah. Biasa kalau kerja yang buat meja macam ni sebaiknya 2 orang lah. Senang nak mengangkat, nak mengalih, nak tu. Kalau buat bengkel kan. Okey. Kita tarik dia lebih banyak, lepas tu kan kita gosok dia lebih mantap. Okey. Dia sini kalau contoh kita nak nampakkan dia parut dahan lama, sangat lama tu. Okey. Kita licingkan dia sikit. Kita bulatkan dia sikit. Ni proses dia. Yang sangat lama dulu kan, bekas dahan halus dia tu. Kalau kita nak buat tu, kita kata sikit. Okey. Buat je lah. Korek dia sikit. Yang dia dah kering sikit kan, kita proseskan dia supaya dia lebih nampak. Tu adalah ini belasah sikit je tepi dia. Okay, tepi dia tak perlu letak banyak sangat. Letak ni pun, belah-belah ni pun dia akan tertutup juga nanti bila kita gosok dia. Okey, macam itulah. Lah, tak rakam rupanya. Saya suka buat simple macam ni. Nampak? Timpa-timpa saya suka. Lepas tu macam tu kan. Dah atas dia sikit. Lebih. Nanti kan bila kita dah gosok dia, kita boleh nampak dia lebih itulah. Lebih mantap. Okey. Macam tu lah seterusnya. Nanti kan saya tunjukkan. Nampak dia punya tu dia. Dah nampak kan. Tapi masih tertutup lagi kan. Banyak yang tertutup. Sebahagian besar dia tertutup bila kita gosok. Tapi dia nampak natural. Okey. Okey. Ni saya nak gosok dah. Saya dah gosok sikit. Okay. Gosok dia macam tu je. Dia akan tertutup sikit. Ya. Yang mana yang masih basah lagi tu, layangkan dia lebih sikit. Jangan tekan sangat, layangkan. Okey. Dia akan jadi sendirinya. Okey. Itu sebab kita kena belahan kita tu kena rapat-rapat sikit. Sebab kita nakkan dia natural, dia punya tu. Kita tak boleh nak tambah sangat lah. Apa ni? Kalau nak tambah sikit-sikit je. Kalau kita buat lepas gosok ni, benda tu nampak keras nampak dia bukan natural. Kalau yang macam ni, dia akan jadi natural sangat. Kalau kita nak burukkan dia, kejap lagi kan saya tunjukkan. Okay. Kena gosok dia macam ni supaya kita cat tu akan lama. Kalau simen banyak sangat dekat ni, dekat terus ni, kita kena gosok kan. Buang dekat tu. Okey. Kena buang simen tu dekat jaring lah.
tu sambung balik gosok. Okay. Jangan tegakkan, baringkan dia terus ni. Okay. Macam tu lah proses dia sampai siap, sampai habis. Kalau kita terlewat gosok dia, simen ni masih lagi boleh retak melentang. Boleh retak lagi, retak-retak 1000, retak 1000 dia panggil. Ya. Jadi kita kena matikan dia cepat dengan kaedah gosok ni. Gosok ni kita akan stopkan dia. Kalau dia retak pun sikit sangat, nampak ni, sikit sangat retak dia. Okay. Kita dah dapat, nampak permukaan. Nanti cat nanti kita mainkan dia lagi supaya dia lebih hidup. Video kali ni agak panjang sikit tapi bermanfaat pada orang yang baru nak belajar buat benda ni. Hadam video ni, tengok berulang kali. Kalau tak, saya tak boleh nak cakap apa, tak boleh nak tolong. Itu je. Okay, alright. Kali ni belah tepi dia. Kalau yang tadi tu kita mengata kita akan tarik ke sana kan, ni tarik ke atas kan, tak. Okey, kalau bila dah jadi macam ni, kita kena atas ke bawah. Kalau kita tarik ke atas, dia akan pecah ni tepi-tepi ni. Ya, dia akan pecah. Jadilah kayu ni, rasanya tak perlu nak tambah kot. Gosok sikit bawah dia. Okay. Kalau tak nak tambah pun boleh, tak nak tambah pun boleh. Tapi saya kena tambah sikit dia punya retak-retak dia supaya orang supaya boleh buat. Orang boleh buat. Okey. Macam itulah dia. Ini pun sama. Okey. Kalau saya tak tunjuk dah macam mana nak buat retak nanti, buruk-buruk nanti kan tak boleh buat kan. Jadi saya akan tunjukkan mana yang tu. Ini masih lembut lagi, tak apa. Okay. Kita akan tambah dia sikit kan, bahagian retak dia. Okay. Macam ni tepi dia. Kita akan mana yang masih lembut lagi, kita akan apa ni, simen lebih tebal sangat. Okay. Okay. Pun siap. Okay. Belah tepi dia pula. Okay. Belah tepi dia. Okay. Kita macam ni je. Okay. Nampak? Dia ada kasar-kasar sikit tu. Ada kan. Daripada ada sikit-sikit tadi apa simen gam dalam bancuhan kita. Ni pun tak ada masalah. Okey. Kita buat dia. Okey, nampak? Belah tepi dia biar dia nampak kasar. Belah-belahan ni biar dia kurang. Tak ada sangat pun tak apa. Belah tepi dia. Ini yang kayu pine lah. Okay. Nampak tu. Bila kita dah korek-korek tadi, bila kita sapu macam ni, dia automatik jadi. Nanti besok kita bersihkan lah. Layang-layang dia. Nampak? Dia sendiri jadi.
jadilah dia kayu. Nanti bila dah cat nanti lagi nampak dia punya tu dia. Okey, yang ini kita burukkan dia. Kita lalukan dia balik dekat situ. Mana yang kita nak buat tu kita belasah lah. Kalau ikutkan saya tak nak tambah macam ni, saya biar je macam ni. Okey, tapi kita nak nampak dia lebih hidup. Belasah dia, jangan terlalu banyak sangat, sikit-sikit sudah. Okey. Sikit-sikit sudah. Kita ambil sini sikit, belah sana sikit dah. Belah tepi dia dah. Macam tu. Gos yang agak lembap. Tarik je sikit. Kita gosok dia balik. Macam tu lah, lebih kurang. Okey, lebih kurang hidup, kita tambah dia balik sikit. Lepas tu kita biarkan dia. Okey. Okey, macam tu je. Dah. Tadi tu saya dah tambah sikit. Okey. Letak dia. Okay. Sebab video ni terkeluar pula. Okey. Itu kan. Kalau kita nak lebih sikit, kalau macam tu, je. Betul sikit bagi dia rosak. Tu kan. Tonyok-tonyok sikit. Goyang-goyang macam tu. Biarkan dia macam ni kan. Bersegi sangat kan. Ketuk-ketuk sikit. Bagi dia rosak. Tu. Nampak kayu tu sebelah tengah dia ada kerosakan. Macam tu lah. Okey. Ni dah kering lagi, gosok. Kalau nak matikan dia, gosoklah macam ni supaya dia sampai dia keluar putih macam tu kan. Okay. Supaya kita simen ni terus mati gitu je. Dia tak crack, dia tak seribu. Inilah dinamakan kita matikan dia sampai dia putih. Okey. Nanti dia licin. Itulah dia. Sekian dulu pada saya. Okay. Saya akan gosok dia sampailah dia siap. Tapi bukan keseluruhan. Saya ambil part-part tu je. Nanti kita akan main color pula. Color, bila color dia akan lebih natural. Gosok aje. Kalau orang nak tahu, inilah rahsia dia. Bila buat dia, biarlah bawah teduhan macam ni kan. Bila tu kita nak matikan dia daripada retak 1000, inilah kaedah dia. Tapi air mau cukup. Kalau tempat yang panas tu siram dulu, lepas setengah jam baru kita turak pakai simen. Lepas tu bancuan simen pun kena cair. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Okey, alright.
terlupa. Okey, last kali ni. Kena lentangkan dia sikit. Kalau terlalu banyak dia punya tu dah getak-getak dia tu kan. Kena lentangkan dia. Okey, kurangkan dia punya keretakan apa yang pecah-pecah, yang belah-belah yang kita buat tu kena kurangkan. Okey, lentangkan. Supaya simen tu masuk ke dalam nak tu. Okey. Lepas tu sapu ke atas sikit. Dah. Jadilah dia kayu pine. Inilah kayu pine. Okey.